Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kita kembali hari ini, hari Rabu 29/6. Baik, hari ini cikgu akan masuk bab 6, iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Baik, sumber semula jadi di Malaysia ni kita duduk di bawah geografi manusia. Okey, geografi manusia iaitu kegiatan manusia yang berlaku yang melibatkan alam sekitar. Okey, baik. Jadi kita kena tengok di sini. Cikgu nak teruskan kepada isi-isi penting lah. Okey, apa yang kita nak pelajari hari ini, kamu tengok dekat pensel ni. Okey, apakah yang akan anda pelajari pada muka surat 98 ni, iaitu ada 4 objektif dia. Yang pertama, menamakan sumber semula jadi di Malaysia, mengenal pasti taburan sumber boleh baru dan sumber tidak boleh baru di Malaysia, dan menghuraikan sumber boleh baru dan sumber tidak boleh baru di Malaysia, merumuskan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Baik, hari ini kita akan tengokkan menamakan sumber semula jadi di Malaysia dan juga mengenal pasti taburan sumber boleh baru dan sumber tidak boleh baru di Malaysia. So kita akan tengok 2 daripada 4 ni lah untuk hari ni. Baik, so kita tengok sepintas selalu sumber semula jadi di Malaysia ni. Kalau tengok gambar ni, kita boleh nampak pelantar minyak, kita boleh nampak air, kita boleh nampak tanah lah. Okey, pelombongan. Okey, yang kedua kita tengok di sini adalah peta Malaysia, yang mana taburan sumber boleh baru dan sumber tidak boleh baru lah. Kalau kamu tengok petunjuk tu, kamu boleh nampak lah petroleum, gas asli, emas, arang batu, okey, kawasan bandar. Baik, yang ketiga ni adalah jenis-jenis sumber, terbahagi kepada 2, boleh baru dan tidak boleh baru. Okey, yang keempat adalah kepentingan sumber lah. Apa kepentingan kepada sektor ekonomi kita di Malaysia. Baik, kita masuk 6.1. Apakah yang dimaksudkan sumber semula jadi? Sumber semula jadi merujuk bahan atau punca yang terdapat di sekeliling kita. Okey, merujuk kepada bahan atau punca yang terdapat di sekeliling kita. Okey, itu adalah yang dimaksudkan sumber semula jadi dah. Dia berada di permukaan bumi, atau di dalam bumi, atau di dalam air. Okey, baik. Itu saja yang dimaksudkan dengan sumber semula jadi. Okey, baik. Di sini kita akan lihat lebih lanjut lah. Okey, kita akan tengok maksud sumber semula jadi. Okey, di sini kita terbahagi kepada 2 sumber. Okey, sumber boleh baru. Kalau kamu tengok di sini sumber boleh baru, sumber apa yang dimaksudkan dengan sumber boleh baru? Okey, sumber boleh baru ialah sumber semula jadi yang tidak akan habis. Walaupun kita guna, dia takkan habis. Dia boleh dikitar semula ataupun digunakan semula. Okey, baik. Itu yang dimaksudkan sumber boleh baru. Di bawah sumber semula jadi ni ada 2, sumber boleh baru dengan sumber yang tak boleh diperbaharui. So, jadi maksud sumber boleh baru ni adalah satu sumber yang kita guna secara terus. Okey, contoh dia adalah ada 4 jenis. Okey, ada 4. Yang pertama, hutan, suria, tenaga suria, tanah dan air. Jadi sumber-sumber ni adalah sumber yang boleh baru lah. Okey, contoh dia dekat bawah hutan ni, hutan tropika, hutan pantai, hutan gunung dan hutan buaya, hutan yang ada di Malaysia lah. Okey, yang kedua suria. Suria ni matahari, satu tu je kita guna. Tanah ni adalah lateri, jenis-jenis tanah lateri, gambut, aluvium, beris dan pusing. Air pula adalah daripada sungai, paya laut, air bawah tanah. Air bawah tanah ni aquifer lah, iaitu air yang lalu di atas permukaan bumi ni. Contoh di bukit, dia bukan saja dia lalu ke atas. Air ni dia akan masuk di luang-luang pori di tanah ni, dia akan simpan di bawah ni, dalam tanah tu. Jadi itu kita panggil air bawah tanah. Dia akan bertakung di bawah. Kalau kamu tahu telaga kan, itulah air bawah tanah. Okey, kolam dan tasik.
Baik. Selain daripada dua benda, sumber boleh baharu dan sumber yang tak boleh diperbarui, di bawah sumber boleh baharu ni dia ada sumber tenaga alternatif. Contohnya kalau kamu tengoklah, tenaga alternatif ni untuk kita gantikan. Contohnya hari ni kalau kamu tengok kereta, kita menggunakan minyak, betul? Tapi disebabkan kita sayangkan alam sekitar, kita nak gantikan dia dengan elektrik. Contohlah. Okey. Kalau kamu tengok sumber tenaga alternatif ni, dia berasaskan alam semula jadi. Tengok nombor satu tu. Kita tengok kepada nombor satu ni. Okey, cikgu zoomkan sikit. Okey, nombor satu ni berasaskan alam semula jadi. Seperti suria, angin, ombak, kolam, apa semua tu lah, untuk menghasilkan sumber elektrik. Okey, apa sahaja yang dapat menghasilkan proses elektrik. Yang kedua, dia bersifat mesra alam. Okey, dia bersifat mesra alam lah, untuk kita kurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, baik. Sekarang ni kita banyak guna teknologi lama, iaitu contohnya pembakaran bahan api fosil seperti minyak, gas dan arang batu. So yang ketiga, contoh tenaga alternatif adalah seperti hidroelektrik, hasil daripada empangan, tenaga suria. Dengan suria ni kita banyak pakai solar lah. Okey. Baik. Cikgu nak skip yang keempat adalah antara sumber tenaga alternatif di Malaysia yang kita terdapat di Malaysia adalah tenaga hidroelektrik, tenaga suria, tenaga biomas dan tenaga angin. Okey. Baik, biomas ni apa benda? Jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan biomas. Biomas adalah tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan organisma hidup yang terdapat di dalam sesuatu ekosistem atau kawasan. Okey. Dia maksudnya macam India dia pakai tenaga biomas ni hasil daripada bahan buangan ataupun najis lembu lah. Okey, dari situ kita boleh nampak. Kalau cikgu perhati, ada satu contoh. Waktu tu musim kemarau di India. India menggunakan tahi lembu untuk menyejukkan rumah mereka dengan menampalkan tahi lembu tu di dinding rumah. Itu yang mereka guna. Ada satu viral baru ni. Cikgu tengok dekat Facebook dan juga di YouTube lah. Okey, baik. Okey, jadi kita dah selesai sumber boleh baharu. Okey, kamu kena ingat balik. Kita ingat balik. Okey, sumber ada dua di Malaysia, ada dua jenis. Sumber boleh baharu dan juga sumber tak boleh baharu. Di bawah sumber boleh baharu ni, kita ada tenaga alternatif. Okey, boleh faham lah? Boleh faham. Okey, baik. So, kita pergi kepada sumber tidak boleh baharu. Sumber tidak boleh baharu ni bila kamu guna hanya sekali sahaja. Jadi macam kita bercinta lah, hatiku hanya untukmu hanya sekali sahaja, tiada peluang kedua. Maksudnya macam tu lah. Okey, sumber tidak boleh baharu ni adalah sumber semula jadi yang pupus dalam jangka waktu yang tertentu. Contohnya minyak, emas, logam. Bawah ni adalah gambar ni adalah contoh dia lah. Okey, biji timah, kuprum yang kita gunakan untuk buat wayar. Okey, biji besi untuk kita buat skru apa semua. Bauksit, bahan asas aluminium, barang kemas. Itu sebab barang kemas ni mahal. Okey, dia tak ada di semua tempat. Okey, baik. Pada muka surat 102 ni kita dah selesai dan kita pergi kepada 103. Tengok ni adalah salah satu sumber mineral yang bukan logam. Yang tadi logam. Bawah sumber tidak boleh baharu ni terbahagi kepada dua, logam dan juga bukan logam. Okey. Jadi bukan logam ni seperti minyak lah. Minyak, barangan tembika, industri pembinaan seperti batu granit, gas asli, kaca. Okey. Jadi kamu boleh tengok sini lah dalam gambar ni. Kamu boleh tengok, perhatikan dalam buku teks ni. Okey. Baik. Kamu tengok sini, analisis daripada buku teks kita dapati kebanyakan negara
telah menggunakan tenaga nuklear untuk penyediaan tenaga elektrik. Baik. Kebanyakan negara maju ni daripada ada sumber tenaga nuklear. Tetapi dibahaskan, ada yang bergaduh, kenapa awak ada tenaga nuklear, awak buat apa dengan tenaga nuklear kan. Jadi itu berlaku peperangan lah. Ada orang tak berhati kan. Okey. Baik. Jadi di sini kita nak masuk 6.2 lah. Tadi kita dah habis kepada sumber. Jadi kita masuk kepada taburan sumber lah. Jadi cikgu rasa taburan sumber ni kita akan masuk pada minggu depan lah. Okey, jadi 6.1 kita dah tengok sumber. Apakah itu sumber? Kita ulang kembali lah. Cikgu nak remind balik. Sumber ni ada dua, iaitu boleh baru dan tak boleh baru. Di bawah sumber boleh baru kita ada tenaga alternatif. Okey. Di bawah sumber tak boleh baru ni kita ada terbagi kepada dua pula lah. Sama ada bukan logam dan juga logam. Jadi kamu kena tahulah benda-benda ni. Jadi sumber ni kita di Malaysia ada pelbagai jenis sumber. Jadi kita kena bersyukurlah kita duduk di Malaysia, kita digunakan sumber yang banyak. Jadi itu saja pada cikgu untuk hari ini. Cikgu dah ceritakan tentang 6.1 iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Cikgu harap kamu fahamlah setakat itu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.